Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Khamis. Salam PKP. Dan kita berada hari ke berapa PKP ya? Hari yang ke-10 dah. Masya Allah. Pejam celik. Dah 10 hari dah. Allahu Akbar. Memang sekejap ni masa berlalu. Okey. Untuk anda yang sedang melihat live di Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, ataupun live di saya tengok kenapa saya tak nampak live ni. Ataupun live saya sendiri Mahadi BZ. Okey. Nampak dah. Nampak. Okey. So kalau anda sedang tengok live, make sure first thing seperti biasalah apa kita nak lakukan, kita kena share. Sebab apa share? Berkenaan dengan topik kita memang sangat sesuai. Sebab apa? Topik kita hari ini adalah kelebihan sedekah. Pejam celik dah siri yang ke-6. Tak perasan, ni sambungan sebelum Ramadan tau. Kan waktu Ramadan kita buat topik lain, menjelang Ramadan, lepas tu towards the end of Ramadan. So now topik kembali balik adalah kelebihan sedekah, siri yang ke-6. So siri, banyak orang kata bila akan habis siri ni, sedekah ni. So tak lama lah, kita akan habis very soon. Mungkin lebih kurang lagi 6 tahun akan habis. Sebab apa? Sedekah ni banyak sangat. Berlambak-lambak. Dia punya kelebihan, dia punya banyak lah. Sebab apa saya ambil daripada buku ni. Buku ni, dia panggil sebagai kelebihan sedekah. So buku kelebihan sedekah ni baru siri yang ke-6 kan. Nak tengok tak berapa banyak dia ada. On dia. Berapa helai tau, dekat 777. Ui, cantik nombor. 777 pages. All in lah. 777 pages. So kita akan baca sedikit tentang kelebihan sedekah daripada buku ni, dan selebihnya kita akan ambil daripada apa-apa ni lah, daripada perkembangan semasa ataupun macam mana kita nak buat, macam mana nak bersedekah, kelebihan sedekah. Sebab apa kita nak tahu kelebihan sedekah? Dia simple lah, macam contohlah, saya guna iPhone. Kenapa saya beli iPhone? Anda setengah orang guna iPhone, bukan nak promote tau, bukan nak promote iPhone. Sebab apa kita guna Apple phone? Contoh setengah orang guna Apple sebab apa? Mudah, boleh connect dekat MacBook, boleh buat AirDrop, bila ambil video terus boleh send cepat, very sharp, bateri tahan lama and so on. Bila kita tahu kelebihan iPhone tu, barulah kita akan beli iPhone tu. Betul tak? Sama lah anything. Kita nak tahu kelebihan. Bila tahu kelebihan, kita akan ada satu perkataan dia panggil sebagai kegairahan nak beli benda tu. Kegairahan nak memiliki benda tu. So pagi ni, kalau kita nak tahu, nak seronoknya bersedekah, so kita kena tahu kelebihan bersedekah. Okay? So boleh. So sebelum kita teruskan, apa yang saya nak anda lakukan, saya nak bagi anda satu, saya bagi kita kongsi sama-sama apa yang kita nak lakukan. Minta maaf, tersindu-sindu. So dekat bawah tu ada butang share. So apa yang saya nak anda semua lakukan, kita share benda ni. Bila kita share, orang lain dengar, orang lain amal, itu pun konsep sedekah kat situ. Sebab apa? Konsep sedekah tak perlukan wang ringgit. Apa yang perlu lakukan? Satu tekanannya. Share je pun. Bila share, orang lain tengok, amal, best lah. Terus boleh dapat. Sebab sekarang ni, musim PKP, kalau tak tahu lah anda perasan tak perasan, musim PKP, sebenarnya kita telah ditarik nikmat bersedekah. Literally kita ditarik nikmat sedekah daripada Allah SWT. Apa maksud ditarik nikmat sedekah? Semua macam, apa tu ditarik nikmat sedekah? Maksud saya macam ni. Sebelum ni, kita tahu konsep sedekah yang paling digemari ramai. Paling digemari ramai. Apa dia? Senyum lah. Sebab senyum adalah sedekah. Tahu tak sekarang ni, kalau kita keluar, ataupun jumpa orang kat luar lah, sekarang ni lockdown duduk kat rumah. Tapi kalau kita keluar, orang akan pakai apa? Orang pakai
Pakai apa? Face mask. So bila orang pakai face mask, bila kita pakai face mask, kita senyum pada orang, orang nampak tak? Jawapannya, tak nampak. So bila tak nampak, orang tak tahu kita ni senyum ke tak senyum. Ataupun dalam erti kata lain, kita ni nak sokong, nak sedekah, senyum sedekah. Tapi kita sedekah tak sampai. Dihalangi oleh face mask. Okay, saya beritahu ni bukannya suruh anda semua jangan pakai face mask. Nak beritahu, kenikmatan sedekah telah kurang. Allah dah tarik dah pun tanpa kita sedar. So oleh kerana tu, banyak lagi sebenarnya benda-benda yang ditarik temporary oleh Allah SWT untuk uji kita. Contoh, saf. Dulu kita pergi masjid, kita solat saf dekat. Now dah renggang. Bukan saya suruh saf dekat, jangan silap konsep. So kita memang kena ikut pemerintah. Cuma nak beritahu, nikmat rapatnya saf dah kurang. Faham tak? So banyak benda yang ditarik. So untuk nak menyutralkan balik ataupun untuk menambahkan balik ganjaran-ganjaran, apa anda perlu lakukan? Banyakkan sedekah lah. Macam mana? Simple. Pergi dekat Facebook yang anda tengah tengok sekarang lah. Simple. Bawah tu tekan butang share. Cukup. Okay. 10 minit suruh anda share. Okay, cukup. Now kita move. Okay. Sekarang ni PKP. Semua kat rumah ke? Ataupun masih orang yang berkeliaran di luar. Kalau anda ada urusan, okey tak apa, faham. Tapi kalau tak ada urusan, bolehlah duduk di rumah, PKP. Ramai orang cakap, PKP ni terkesan lah, PKP ni tak patutnya lakukan lah, PKP kena rebuk. Okey, saya nak kongsi sikit lah. Apa maksud PKP? PKP ataupun kita panggil lockdown lah. Okay, semua faham lah. Sebenarnya zaman dulu, zaman sahabat pun pernah ada PKP. Dia betul. Mahdi ni merapu lah. Mana ada zaman sahabat PKP? Sabar dulu, dengar dulu. Beberapa sahabat telah di-PKP-kan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita kongsi sikit story. Boleh korang sempat lagi ya? Saya dah beritahu kat Haris. Kita buatlah program 3 jam. Tapi dia nak buat 30 minit. So, okey lah. Kita kena cepat sikit lah. Kita apa-apa. Melawak. Okey. Nak kongsi sikit kisah kisah di-PKP-kan. Beberapa sahabat telah di-PKP. Satu zaman, waktu peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk, Rasulullah panggil semua sahabat datang. Ramailah. So, semua ada konsep bersedekah. Abdul Rahman bin Auf, dia bagi setengah daripada harta dia. Umar Al-Khattab, dia bagi separuh daripada harta dia. Sampai kisah yang famous kita dengar kan, Rasulullah jumpa Umar, Rasulullah tanya pada Umar, wahai Umar, berapa banyak yang kau bawa kali ni? Umar cakap apa? Aku bagi separuh daripada harta aku. Umar dengan Sayyidina Abu Bakar, Umar nak fight Sayyidina Abu Bakar tau. Fight ni bukan yang bergaduh. Fight ni nak in a positive way. Konsep bersedekah, sebab dia orang tahu kelebihan sedekah. Bila tahu kelebihan sedekah, dia orang tahu kemanisan sedekah tu. So bila tahu kemanisan sedekah, dia orang berlumba-lumba lah untuk bersedekah. So apa dia lakukan? Dia bawa half. So Rasulullah tanya pada Sayyidina Abu Bakar, tapi soalan lain. Untuk Sayyidina Umar, Rasulullah tanya berapa yang kau bawa. Tapi kat Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah tanya soalan ni, berapa yang kau tinggalkan di rumah? Soalan tricky sikit kan? Yang ni berapa kau bawa? Yang ni berapa kau tinggalkan? Apa yang Sayyidina Abu Bakar jawab? Aku hanya tinggalkan Allah dan Rasul di rumah. So, Umar, dia punya harapan Sayyidina Abu Bakar bawa sikit lah. Memang ikutkan dia punya jumlah, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar punya jumlah sikit. Tapi, in term of percentage, dia bagi 100%. In term of percentage Sayyidina Umar, dia bagi 50%. Walaupun jumlah dia banyak, tapi percentage kurang. Sayyidina Abu Bakar tak banyak, tapi 100%. So maksudnya dia berlumba-lumba untuk bersedekah. Ini saya cakap pasal peperangan Tabuk. So bila peperangan Tabuk, ramailah sahabat-sahabat, memang ribu-ribu sahabat, puluh ribu dikatakan, untuk pergi. Waktu tu mereka semua di Madinah. And waktu tu, di Madinah, dia dikatakan musim menuai kurma. Tanaman-tanaman kurma adalah
satu pokok yang famous lah dekat Madinah. Memang dia orang punya hasil daripada kurma. Dan waktu tu ada beberapa sahabat yang diuji oleh Allah SWT yang tidak memasuki peperangan Tabuk. Siapakah sahabat tersebut? Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Hilal bin Umayyah dan juga Murarah bin Rabi. 3 sahabat ni bukan tak nak masuk peperangan, tapi dia orang delay. Ka'ab cakap, Ka'ab tak pernah ada tanaman yang berhasil dan juga binatang ternakan. Dia ada unta waktu tu. So zaman dulu kalau ada unta kira macam level tinggi lah, dia kira macam ada luxurious car lah. Kalau zaman sekarang unta tu nak compare dengan sekarang lebih kurang macam macam Jaguar lah, lebih kurang lah. Kalau ada kuda kalau kira macam Ferrari lah lebih kurang. Dia punya perumpamaan dia tu. So bila ada macam tu, so Ka'ab kata okey lah, aku nak tuaikan tanaman aku sikit, tuaikan aku punya kurma, taman aku, baru aku akan ikut peperangan. So apa berlaku, sahabat Rasulullah pun dah pergi dah. Dah pergi ke Tabuk. So Ka'ab, Hilal pula, dia dah tua dah. Hilal ni lebih kurang umur 70 tahun. Dia punya family datang. Keluarga-keluarga kaum kerabat datang ke Madinah untuk ziarah dia. So dia pun delay untuk pergi peperangan. So apa berlaku? Sampailah dia orang main delay. Murarah bin Rabi pun sama. Pasal tanaman dia tak pergi. Sampailah dengan kabar Rasulullah dah nak pulang dah pun. Daripada Tabuk. Rasulullah dah nak pulang. Sahabat-sahabat semua dah nak pulang. Waktu tu Ka'ab dah macam gelabah. Rasulullah nak pulang dah ni. Biar aku tak ikut Rasulullah. Lepas tu dia pun dah pening dah pun. Macam mana nak minta Rasulullah ni? So Rasulullah bila datang ke Madinah, first thing sebelum balik ke rumah, Rasulullah akan singgah ke masjid. Untuk tunaikan solat. Lepas tu akan jumpa beberapa orang yang tidak sertai peperangan dan tanya pada mereka. So ada dikatakan lebih kurang 80 orang munafik. Munafik ni dia akan berpura-pura jadi Islam. Pergi jumpa Rasulullah. Mereka kencing gila-gila. Nama pun munafik. Dia tipulah, bagi tahu itulah, bagi tahu tak jujur. The whole idea tak jujur, tak honest, tipu ke Rasulullah. So Rasulullah pun dengar, okey tak apa. Sampailah part Ka'ab bin Malik. Bila Ka'ab bin Malik, dia pun ada juga peluang untuk nak tipu. Tapi adakah dia tipu? Jawapannya, of course tidak. Sahabat radhiyallahu anhu, nama pun radhiyallah. Maksudnya Allah redha. Bila Allah redha, takkanlah Allah nak redha orang yang tipu. So Ka'ab tak ambil pendekatan untuk tipu. Ka'ab jujur pada Rasulullah. Pada Rasulullah, ini yang berlaku, aku hubul dunia. Lebih kuranglah perkataan yang dia gunakan pada Rasulullah. Aku terkesan dengan tanaman aku dan juga unta aku. Maka aku delay sampailah kau pulang Rasulullah. So Rasulullah pun beritahu kat Ka'ab, tak apa Ka'ab, kau pulang, tunggulah arahan ataupun perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So Ka'ab dia memang sedih gila. Sebab apa? Ka'ab dikatakan sangat rapat dengan Nabi. Sangat rapat, selalu berbual, selalu tertawa, selalu akan discuss apa-apa dengan Nabi. Tapi bila Nabi cakap macam tu, dia macam tak syok. Rasa Allah. So pulanglah ke rumah. Daripada hari itu, dikatakan Nabi dan juga semua para sahabat PKP kan Ka'ab bin Malik, PKP kan Hilal bin Umayyah, PKP kan Murarah bin Rabi. Maksud PKP, dia orang memang lockdown kat rumah. Tapi lockdown pun dia keluarlah juga pergi masjid and so on. Tapi walaupun dia semayang, tak ada orang tegur dia. Sampailah tengah semayang pun dia menjeling-jeling tengok Nabi. Sama ada Nabi tengok dia ke tak. So bila dia tengok je Nabi, Nabi terus tak tengok dia. Dia tak tengok Nabi, Nabi tengok dia. Nabi nak cakap dengan dia, tapi perintah Allah supaya tidak bercakap pada Ka'ab. Nak beritahu punyalah sebab tak ikut peperangan, dia PKP kan Ka'ab bin Malik dan juga sahabat yang lain. So dah lama dah pun, beberapa hari ketika sampailah Raja Ghassan. Raja Ghassan pun dengar story ni, bawa orang jumpa Ka'ab. Ka'ab, kami dengar macam ni, tak payah risau. Mai ikut kami. Raja Ghassan nak bagi hang satu posisi yang sempoi, hang mai ikut kami. Ka'ab punya sedih. Dia bukan sedih pasal apa, dia sedih pasal ya Allah, orang lain dah dengar pasal dia dah pun. Orang dekat Raja Ghassan dah dengar pasal dia dipulaukan, dia di-PKP kan.
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dia sedih gila. Balik rumah dia pergi jumpa neighbor dia, jiran dia. Dia tanya pada dia, bagi salam pun orang macam tak mau jawab salam. Sampai macam tu orang PKP kan dia. Sampai dia cakap, adakah kau yakin yang kau tahu yang aku sayang pada Nabi, aku taat pada Allah. Apa yang jiran dia beritahu, hanya Allah dan Rasul Maha mengetahui. Sampai tahap macam tu. Maaf. Sampai tahap macam tu yang memang mereka pulaukan Ka'ab. Adakah Ka'ab di PKP selama sehari, 10 hari, 14 hari? Tidak. Berapa hari? 40 hari. 40 hari Ka'ab bin Malik hilal memang jam lah. Sampailah hari ke-40, adakah dia akan dapat good news? Tidak. Dia dapat satu lagi perintah untuk berjauhan dengan isteri dia. Masya Allah. Berapa hari lagi? Berjauhan dengan isteri dia. Sampai Ka'ab macam, bukan untuk bercerai, untuk berjauhan diri. So Ka'ab kata, okey, beritahu kat isteri dia, hang baliklah rumah family hang. Rasulullah untuk jauhkan kita seketika. Hilal pun kena buat benda yang sama, tapi Hilal sebab dia dah berumur, isteri dia jumpa Rasulullah untuk negotiate. Wahai Rasulullah, Hilal dah berumur dan aku perlu ada di sampingnya untuk sediakan apa-apa patut. So aku minta izin untuk uruskan dia punya kerja-kerja, tapi tak akan buat hubungan intim walaupun suami isteri. So Rasulullah kata tak apa, okey, hang boleh. Ada juga sahabat suggest Ka'ab, suruhlah isteri hang pergi jumpa Rasulullah, bagin ataupun minta jasa baik Rasulullah untuk duduk dengan hang. So Ka'ab kata apa, tak apalah, Hilal mungkin berumur, aku insya-Allah aku punya usia boleh tahan lagi, dan aku nak sami'na wa ata'na. Apa yang Rasulullah beritahu itu semua daripada perintah Allah. So jauh daripada isteri selama berapa hari lagi? Lagi 10 hari. Total berapa hari semua? 50 hari. Sampailah hari ke-50, ada good news datang. Sahabat Sayyidina Talha, orang pertama yang pergi jumpa pada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bagi good news ni. Apa good news ni? Ka'ab ni lepas subuh, berlaku lepas subuh. Dia baca, Ka'ab, kau telah diampunkan. Rasulullah panggil kau datang ke masjid. Allah. Dengar macam kita lah. Okey, PKP telah habis. Esok PKP dah habis. Semua boleh keluar. Allah, hurray. Macam tu lebih kurang lah. Ka'ab ni happy. Dia ada satu good news lah. Sahabat ni, bila dia terima satu berita baik, apa dia akan lakukan? Dia akan bagi hadiah pada orang yang bagi good news ni. So, waktu tu dia pakai baju. Sahabat mana ada benda-benda berharta yang, bukan sahabat lah, Ka'ab waktu tu tak ada banyak harta yang nak bagi pada orang tu. So, dia bagi baju dia pada orang yang bagi berita baik tu. So, dia pun menujulah ke masjid. Bila menuju ke masjid, semua orang welcome Ka'ab. Semua orang senyum pada Ka'ab. Semua orang panggillah Ka'ab dia dah. Panggil Ka'ab datang, sembang dengan Ka'ab elok. Dan waktu tu dah dia punya PKP telah dilucutkan. Selama berapa lama? Selama 50 hari. Okey, apa yang boleh dapat dari sini? Sebenarnya PKP ni banyak membantu kita. Memang betul, banyak membantu kita. Apa macam membantu kita? Waktu PKP lah kita ada banyak masa untuk solat berjemaah kat rumah. Untuk solat bersama keluarga dekat rumah. Waktu PKP ni lah kita ada banyak masa sebenarnya untuk baca Quran. Waktu PKP ni lah banyak kita masa untuk berzikir. Waktu PKP ni lah kita boleh banyak buat puasa-puasa sebab tak keluar, tak ada lunch appointment ke tak apa. Banyak benda kita boleh lakukan waktu PKP. Waktu PKP ni lah kita boleh jaga kita punya tambahan-tambahan solat sunat. Contoh solat sunat duha, witir, tahajud, sebab banyak masa. Cumanya kita kan PKP ni kita akan rasa down, kita rasa macam that's the end of the world. So jangan jadikan alasan yang PKP Allah sampai bila pun tak akan habis. So lakukan satu benda yang bermanfaat. Yang tu bahagian Islamik lah, bahagian spiritual, tapi bahagian career pun this is the best time. Sebab apa saya kata best time? Sebab waktu ni lah banyak benda yang anda boleh top up ilmu perniagaan. Baca kisah-kisah perniagaan seperti Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Macam mana dia jadi satu billionaire Malaysia, billionaire Islam. Malaysia pula. Billionaire dunia, billionaire Islam ketika tu tau.
kita tahu kisah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dari Mekah ke Madinah, dia bawa apa? Dia bawa zero, dia tinggalkan semua. Dia ni bilioner di Mekah. Tinggal semua, datang Madinah kosong. Kosong balik tau. So kalau anda yang dibuang kerja, yang terkesan daripada PKP ni semua, tak apa. Imagine seperti Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Daripada kosong, bagaimana dia bangun balik. Dia di-offer macam-macam oleh Sa'ad bin Rabi'. Kita tahu kisah dia pergi ke Ansar dan Muhajirin, dicantumkan oleh Rasulullah, di together kan Ansar dan Muhajirin. So Sa'ad offer macam-macam dekat dia. Aku ada hasil, aku nak bagi half. Aku ada isteri, aku boleh ceraikan bagi kat kau. Aku ada harta, aku boleh bagi kat kau. Apa yang Sayyidina Abdul Rahman bagi tahu, tak apa. Dia nak lakukan sedekah. Sa'ad ni lakukan sedekah. Okay, apa cerita-cerita saya bagi tahu ni ada connection dengan kelebihan sedekah juga. Bukannya saya cakap pasal banyak sangat benda-benda PKP tak relate. Sa'ad bin Rabi' dia offer macam-macam pada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Adakah Sayyidina Abdul Rahman ambil? Dia tak ambil. Dia kata apa? Tunjuk aku di manakah? Di manakah? Nak tengok ada komen ke tak ada komen ni. Di manakah apa? Di manakah Jo Jambul? Sorry. Okay, tak ada ni, tak ada komen. Dah 30 minit dah. 32 minit lah. Okay. Dia beritahu apa? Di manakah pasar? Sebab apa dia tanya di manakah pasar? Sebab apa? The moment pergi pasar, itulah punca pendapatan, punca rezeki yang dia boleh cari rezeki. Bagi dia, rezeki yang ditinggalkan Mekah, tak apa. Itu adalah harta yang memang Allah akan bagi. Rezeki kita telah ditetapkan yang memang Allah akan bagi. So tak payah risau, memang insya-Allah rezeki untuk orang yang peniaga yang terkesan. Saya tahu ramai yang terkesan, tak dinafikan benda tu. Bukan yang saya kata Allah, tak apa, saya tahu benda tu. Cuma kita boleh lakukan satu benda yang lain. Contoh, tiba-tiba masuk ilmu bisnes pula. Contoh, waktu PKP ni lah, is the best time untuk anda lakukan bisnes online. Walaupun goreng pisang ke, krepek ke yang duk jual tepi jalan sekalipun, anda boleh meng-online-kan benda tu. Boleh buat daripada rumah ke. Semalam saya pergi KL. Saya pergi satu restoran. Kita tahu restoran terkesan. Sebab apa orang tak datang, tak ada orang boleh lepak. Ni kedai mamak. Ni kisah sebenar lah, So saya tanya kat dia, macam mana bisnes? Okey, Alhamdulillah. Saya tanya kat 10 orang yang buat bisnes, 9 orang terkesan. Hang kata Alhamdulillah. Dahsyat, apa yang hang buat? Tiap malam, tiap petang sampai ke malam, saya akan broadcast WhatsApp kepada semua orang untuk buat pre-order esoknya untuk makanan. Saya sendiri pun dapat juga. Saya sendiri dapat. Nak tunjuk proof. Semalam yang makanan sahaja nak tunjuk kan. Okay. Dia WhatsApp pukul 2.44 PM. Dia kata last order hari Rabu 11.50. So dia order semalam pukul 2 lebih, 11.50 malam dia tutup order. Set A. Kasih bakar sikit. Nasi putih, asam pedai ikan pari, ulam, kacang botol timun, telur masin, sambal belacan, kicap bawang cili. Harga RM13. Semua tu satu set. Lepas tu nasi putih ikan cecaru belah belakang, sambal pedai, gulai ikan, ulam, telur masin, sambal belacan RM11. So dia dah set. Semalam pula, 2 hari sudah, nasi tomato ayam masak roast, nasi tomato ayam goreng bawang, nasi tomato daging goreng dengan kambing kurma. So setiap hari dia akan WhatsApp. And dia kata Alhamdulillah, waktu tu, waktu PKP ni, bila orang duduk kat rumah, tak buat apa, orang akan order. Dia akan hantar lah, dia akan penghantaran, dia akan charge lah penghantaran. Kalau 1-2 order, dia akan charge. Tapi 2 hari sudah saya singgah, dia punya restoran, ada van besar datang and busy. Staff semua busy. Dia kata, kenapa busy sangat? Ada kementerian order daripada kami 500 bungkus. So busy lah tengok kementerian wilayah under Tan Sri Anwar Musa. Ada stiker Tan Sri Anwar Musa kat atas makanan tu. So nak bagi tahu, waktu ni anda boleh buat banyak benda.
siapa yang buat perniagaan-perniagaan kecil yang terkesan, tolonglah buat broadcast online, banyak benda. Okey, tak apa, saya rasa kalau saya cakap benda ni memang akan drag sampai pukul 9 sebab memang passion saya. Business is my passion. Memang I'm in the business. Okay, anyway, kita move ke kelebihan sedekah. Kalau buat business pun kena sedekah. Okay, dah relate dah pun. Okay, saya nak kongsi sedikit kisah-kisah tentang zaman-zaman dahulu macam mana dia orang punya cintanya untuk bersedekah. Dia punya semangatnya untuk bersedekah. Okay, dengar betul-betul lah. Ni kisah yang ke-35. Ada banyak sebenarnya kisah. So kita buat kisah ke-35. Pada suatu ketika, Hazrat Abu Sahal Sa'luki radhiyallahu anhu sedang mengambil wuduk. Okay. Seorang lelaki telah datang menzahirkan keperluannya. Waktu dia ambil wuduk, ada orang lelaki datang untuk meminta sesuatu lah. Menzahirkan keperluan ini meminta sesuatu. Beliau tidak memiliki apa-apa untuk diberikan, lalu berkata, waktu tu dia tak ada apa nak bagi. So dia kata apa? Dengar. Tunggulah sekejap sehingga saya selesai daripada berwuduk. So setelah berwuduk, beliau berkata, ambil dan bawalah cerek yang saya gunakan untuk berwuduk ini. Waktu tu dia tengah ambil wuduk, dia tengah guna cerek. Dia sampai tak ada apa nak bagi, dia macam, ambillah cerek ni. Okey. Pada masa ini, saya tidak memiliki sesuatu yang lain untuk diberikan. Okay. Apa kisah yang kita dapat? Simple story, tapi apa kita boleh belajar? Maksudnya, orang dahulu, dia tahu kelebihan sedekah. Dia kena ingat ya, bila orang datang minta, bukannya orang datang minta suka-suka tau. Itu adalah orang yang dihantar oleh Allah. Itu adalah orang yang digerakkan kakinya untuk berjumpa kita, untuk meminta. Adakah itu dia buat-buat? Tak. Itu adalah Allah yang hantar dia. So, kalau kita buat tak enda tak enda kat dia, jenis tak mau bagi, cuba elakkan benda tu. Walaupun kita rasa, ni kisah yang dia ada cerek tau. Kita walaupun okey lah nak kata terkesan PKP lah, apa benda lah, masih ada apa saja. So bagilah semampu boleh. Bukanlah nak kata kalau orang datang minta pada kita nak bagi rumah kita. Bukan nak bagi, ambil kereta, ambil lah. Aku cuci tangan, ambil semua kat aku. Tak. Bagi sekadar mampu. Kalau bagi RM10, bagi RM10. Bagi RM5, bagi RM5. Bagi RM1, bagi RM50. Bagilah sekadar mampu. Okay. Itu adalah satu story yang kita tahu macam mana nak buat sedekah. Okey, nak cakap satu benda. Dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Okey, surah Al-Baqarah ayat 245. Yang ni yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran. Siap yang bermaksud maksudnya, siapakah orangnya yang mahu memberi pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik dan ikhlas supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda. Buka Quran, surah Baqarah ayat 245. Allah tanya. Ada siapa-siapa kan nak bagi pinjaman pada aku? Okey, apa maksud dia? Bukannya Allah ni nak minta pinjam pada kita. Hello. Allah kot. Is our Tuan. Kita hamba pada Tuan kita, Allah. So Allah bagi kita, siapa yang nak bagi pinjam pada aku, yang mana nescaya aku akan gandakan dengan melipat ganda. Ada susulan dia surah Al-Baqarah ayat 261 dikatakan berapa kali ganda? Kau dah cakap in term of ganda lah, berapa kali ganda? Minimum 700 kali ganda. 700 tau. Banyak tu 700. Kan? 700 kali, kalau contohlah kita bagi RM1 lah. Kalau in term of ringgit lah kita nak compare. Kalau kita bagi RM1, minimum kita akan dapat balik RM700, insya-Allah. Kalau lah tak dapat sekarang, akan dapat kemudian. Kalau dah tak dapat kemudian, akan dapat di akhirat. Wajib akan dapat. Sebab apa saya rasa kata wajib? Allah SWT kata, aku akan pasti kabulkan doa kamu. Bila kita minta, kita doa, kita bagi sesuatu, kita minta, ya Allah, bila aku murahkan rezeki aku.
Contoh kita, itu satu doa yang kita lakukan. So bila kita lakukan benda tu, sama ada Allah kabulkan, ada 3 cara. Satu, Allah kabulkan on the spot. Second, Allah akan delay ataupun gantikan yang lebih baik. Ataupun yang ketiga, kalau tak dapat juga, Allah simpan di akhirat nanti. 3 benda tu. Tak ada satu pun yang Allah kata kau berdoa, aku takkan dengar. Tak ada benda tu. So far memang mengatakan Allah SWT bercuba apa? Ud'uni astajib lakum. Maksudnya kamu minta pada aku akan kabulkan. So yang ni Allah SWT sebut dalam Al-Quran. So kita kena faham benda ni, kita kena ikut benda ni. Yang kita tahulah benda kelebihan sedekah ni memang sangat banyak. Pagi, subuh. Kita dengar pasal sedekah subuh. Sekarang PKP, tak boleh ke masjid. So orang macam mula, apa nak buat, tak boleh ke masjid. Aku nak sedekah. Allah tak boleh sedekah. Tak payahlah sedekah. Jangan macam tu. So pagi-pagi lepas subuh ke apa, kan nak kalau kita ada amal sedekah subuh bukanlah bererti subuh-subuh tu subuh kena buat. Sekarang tak boleh. Sekarang pukul 8 dah tak boleh buat lah. Memang sedekah subuh je, waktu subuh je. Pukul 8, sorry, no more money going out. Jangan macam tu. So now masih boleh. Tak tahu nak pergi mana, tak tahu nak buat apa, buka online. Salah satu tempat apa dia? Nampak tak? Bila hangpa tengok live ni, dekat bawah tu ada apa? Ada RHB account. Kan? Ada RHB account dekat bawah tu. Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara boleh bank in dekat nombor tersebut. Save nombor tu as a favorite. Pagi subuh, bank in lah. RM10, RM20, tak kisah. Bank in je pun. Yang tu bagi sedekah subuh juga. Ni salah satu NGO, which is daripada Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Salah satu NGO yang anda boleh lakukan bank in. Okay. Dan juga ada lagi beberapa tempat lain yang anda boleh lakukan consistently. Dia again saya kata ni bukannya nak masuk RM10,000 ke RM20,000 ke, tak. Ikut kemampuan. RM10 masuk, RM1 pun boleh. Memang boleh transfer kan, RM1 memang kasi ambil, tak kisah. RM1 transfer. So the whole idea kita kena ada sifat kelebihan sedekah. Kita tahu kelebihan dia, Allah minta pinjam, Allah pulangkan berganda-ganda. So kita yakin benda tu. Tak ada cukup masa, macam mana nak cakap, baru satu kisah. Kalau saya ni draggy sangat, lama sangat sembang apa. Okey, tak apa. So apa yang kita dengar semua kita kena amalkan. Yang penting again untuk anda yang baru masuk ke ataupun later on kita dengar video ni, yang penting anda kena share video ni. Sebab apa saya nak anda share? Bila anda share, orang lain amalkan, orang lain dengar, dia amalkan free. Kau dapat pahala free, tak payah bayar. So nak pahala free, senang, share benda ni. InsyaAllah anda akan dapat pahala berterusan. Selagi mana orang tu akan ikut, walaupun anda dah meninggal dah, dalam kubur sekalipun, dipanggil sebagai sedekah jariah. Sedekah yang berpanjangan. Sedekah ilmu. Ada 3 benda yang sedekah yang akan berterusan kan. Apa dia? Satu adalah doa anak-anak. Second adalah ilmu yang bermanfaat. Dan juga yang ketiga adalah sedekah jariah. Sedekah jariah pun ada huraian lagi, banyak lagi. Sedekah macam bagi kerusi roda pada hospital. Selagi mana orang guna, selagi tu akan dapat. Bagi ilmu, bagi kitab, buku-buku pada madrasah, selagi mana digunakan, selagi itu orang tu akan dapat pahala. Bagi rida, contoh bagi rida, bagi hadiah pada orang tu guna rida, dapat pahala. Bagi kitayah, bagi tasbih, contohnya bagi tasbih, orang tu guna zikir, guna tasbih, dia akan dapat pahala. So tolong share untuk anda dapat pahala. So sebelum kita akhiri, kita akan continue. So Haris, selepas ni minta extend masa. Okay, so untuk anda yang mungkin ada essential business yang nak keluar, so niat kerana Allah, niat untuk beribadat kerana Allah, niat untuk bersedekah. Sebab apa niat untuk sedekah? Bila kita bagi masa, kita niat sedekah ni, aku bagi masa ni, aku niat bersedekah, pun dapat pahala. Dia sebenarnya between adat dengan ibadat adalah niat. Saya repeat beza adat dengan ibadat adalah niat. Macam pantun kan? So kita lakukan sesuatu, kita rasa benda tu yang rutin.
benda tu adat, tak dapat pahala. Tapi kalau kita lakukan anything dengan niat untuk beribadat, untuk ikut Rasulullah, untuk ikut perintah Allah, maka itu akan dapat pahala. So niat. And niat pun ada banyak lagi tu. Ada banyak lagi cabang dia. Tolong pelbagaikan niat. Apa maksud pelbagaikan niat? Niat, ya Allah, contoh kita bagi RM1 lah. Contoh kita bagi RM1. Ya Allah, aku niat aku bagi RM1 ni, aku niat untuk aku sendiri, aku niat untuk ibu bapa aku niat untuk nenek aku niat untuk tok aku yang telah meninggal dunia, aku niat kepada saudara mara aku niat kepada kaum kerabat aku niat kepada abang aku, adik aku, kakak aku, pakcik aku, makcik aku niat kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So niat pelbagaikan, pelbanyakkan. Jangan ingat aku bagi RM1 aku takkanlah dia tu berapa pahala, dia ni dapat pahala. Jangan fikir pasal pahala. Tu semua Allah punya tugas. Allah punya rahmah, bukan tugas. Allah punya rahmah, Allah punya kebesaran. Tak payah nak fikir benda tu. Hanya niat pelbagaikan, Allah akan kabulkan, Allah akan perbanyakkan. Tiba-tiba kita ke akhirat dia tengok amalan banyaknya. Aku tak buat amalan ni. Sebab apa? Asbab daripada niat kita. Allahu Akbar. Jadi macam dah overtime, minta maaf ambil masa lebih sikit. So kita sudahi majlis dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.